Ready dah kah? Ready. Okay, hari ni kita sambung maring. Maring 9.3.1 kan. Hari ni kita belajar 9.3.2. Itu membuat dan mengesahkan konjektor tentang hasil tambah sudut pedalaman satu sisi 4. Lepas tu hasil tambah sudut pedalaman dan sudut keluaran bersebelahan satu sisi 4. Lepas tu hubungan antara sudut yang bertentangan dalam segi 4 selari. Lepas tu 9.3.3 menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi 4. Okey. Maring ingat lagi tak? Maring. Kita belajar apa? Siapa ingat kita belajar apa maring? Jenis segi 4. Jenis segi 4. Lepas tu apa lagi? Dengan dia punya sifat dia. Okay. Siapa ingat sisi 4 ke apa ada dua paksi simetri? Apa ingat lagi? Mari belajar. Segi 4 sama. Segi 4 sama. Ada dua paksi simetri. Kalau segi 4 sama, hasilnya ada 4. So lagi, segi 4 ke apa? Segi 4 tepat. Ingat ada segi 4 tepat tu kan? Ni. Ingat lagi tak? Segi 4 tepat ni ada dua paksi simetri. Lepas tu ada dua paksi simetri, satu lagi rhombus. Okay. Ni ada buku teks. Awak boleh tengok ada buku teks macam ni. Kemarin pun saya ada terdedah nak belajar hari ni. 9.3.2. Okay. Hari ni kita nak belajar untuk satu sisi 4 ni. First dia punya sifat dia hasil tambah sudut pedalaman untuk satu sisi 4 ni adalah 360 darjah. Okey, mula begini. Kita contoh. Kemarin kita belajar segi 4 sama deh. Tak comel. Sekejap. Okey, mari kita belajar segi 4 sama. Okey. Segi 4 sama ni apa dah dia punya sifat dia? Sudut dia. Sudut pedalaman 90 darjah. 90 darjah. Semua sudut dia 90 darjah deh. Jadi, bila kita tambah semua sudut pedalaman dia ni, 90 tambah 90 tambah 90 tambah 90, kita akan dapat berapa? 360. 360 darjah. Okey. Okey, ni untuk segi 4 sama. Kita dapat 360 darjah. Sama juga untuk mana-mana sisi 4 lain. Bila dia ada 4 sudut gini. Jadi, ni kita boleh oyak A tambah B, sudut A tambah sudut B, tambah sudut C, tambah sudut D, akan dapat 360 darjah. Okey. Faham tak? Faham. Yang first. Yang kedua, hasil tambah sudut pedalaman dengan sudut peluaran bersebelahan. Satu sisi 4 adalah 180 darjah. Okey. Dan di sudut pedalaman, hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bersebelahan ni. Okey, kita tengok ni. Ni. C dengan E. Okey. Sudut C dengan E ni, dia sudut bersebelahan ni. Okey, jadi sudut bersebelahan atas satu garis lurus akan dapat 180 darjah. Okey, jadi kita boleh tulis C tambah E akan dapat 180. Sebab apa 180? Sebab dia akan jadi
satu garis lurus. Faham tak? Faham. Faham. Okay. Itu nombor 2. Okay, nombor 3, dia kata sudut bertentangan dalam segi 4 selari. Segi 4 selari ataupun rhombus adalah sama. Dan tu. Okay. Ni pun kita belajar dah kemarin. Sudut bertentangan. Sudut bertentangan segi 4 selari ni kat mana? Ni ke? Ni dia akan bertentangan dengan ni. Dan sebaliknya lah. S dia bertentangan dengan Q. Jadi sudut S sama dengan sudut Q. Lepas tu P dia bertentangan dengan R. Jadi sudut P dia sama dengan sudut R. Ni untuk segi 4 selari ataupun rhombus saja. Okey, faham tak? Faham. Faham. Okey, kita buat contoh soalan. Ni dia kata dalam rajah di bawah PQT. PQT adalah garis lurus. Lepas tu dia suruh hitung nilai X. Okey, nak cari nilai X ni. Kita cari kat sini. Cari X ni. Nak buat kan? Siapa tahu? Okay. Ni nak cari nilai X ni, kita kena ada sudut sini dia. Betul tak? Betul tak? Nak cari nilai X, kita kena tahu nilai sudut sini. Okay. Nak cari nilai sudut sini, ni kan dia bagi PQRS ni adalah sisi 4 kan? Jadi, 98 tambah 115 tambah 118 tambah sini sudut ke apa sini? Sudut PQR. Sudut PQR. Tambah sudut PQR akan dapat 360 darjah. Okey, kan nak cari PQR ni? Kan nak buat? 360 tolak ke tambah? Tolak. Tolak. Tolak 68. Tolak 115. Tolak 118. Siapa ada kalkulator? Kira. Dapat apa? 360 tolak 68 tolak 115 tolak 118. 59. Okey, jadi kita dapat sudut sini 59. Sudut PQR. Jadi kita boleh cari tak ni sudut X ni berapa? X tambah 59. X tambah 59, kita dapat apa? Sudut bersebelahan ni. 180. 180 kan? Jadi, boleh cari tak nilai X ni? Jadi, X ni berapa? Dapat kira. 180 tolak 59. 21. Okey, 121 darjah. Jadi, kita dapat nilai X ni 121 darjah. Okey, faham tak ni? Faham. Faham. Okey, yang kedua. Soalan yang kedua. Dalam rajah di bawah ABC. ABC dan DEF. DEF ialah garis lurus kan. Lepas tu dia suruh cari nilai X dengan Y. X dengan Y. Okey. Okey. Kita cari nilai X dulu. Kan nak cari nilai X. Nilai X dengan nilai 90 darjah ni, dia sudut bersebelahan. Jadi, X tambah 90 darjah akan dapat apa? 180. 180 darjah kan. Jadi, kita akan dapat nilai X.
180 tolak 96. Okey, dapat apa X? 84. 84 darjah. Okey, kita dapat dah X 84. Sini. Okey, nak cari Y pula. Nak cari Y pula kan? Ni dia bagi B, C, E, F ni. Sini adalah sisi 4 kan. Okey, jumlah sudut dalam sisi 4 ni 360. Jadi kan nak cari. Sudut sini dia tak bagi. Tapi kita boleh cari. Okay, kan nak cari sudut sini. CBF. Sudut CBF sini. Kan nak cari. Kok sudut kosong tu tambah dengan 84. Okay, jadi CBF, sudut CBF tambah 84, kita dapat 180. 180. Jadi kita dapat sudut CBF tu 180 tolak 84. 84. Kita dapat apa? 96. 96 darjah kan. Jadi sini kita dapat 96 darjah. Okay. Jadi kita boleh cari dah Y tu. Berapa? Gana? Boleh. Gana nak cari. Okay, dia bagi sudut. Dia bagi sudut kat sini, sudut berapa sini dia bagi? Ni dekat F ni. 90 darjah kan. Okay, jadi kita boleh cari nilai Y. Y tambah X. X tadi kita dapat 84. 84 darjah. Tambah 90 darjah. 90 darjah. Tambah 96. 96 darjah. Okey, dapat 360. Okey, jadi kita boleh cari Y. Gana? 360 tolak 84 tolak 96 tolak 90. Itu aja. Kita dapat berapa? Y. Dapat 90. Okay, dapat 90 darjah. Okay. Itulah kalau kita cari nilai X ataupun nilai Y. Okay. Kita masuk. Cikgu, Ah. nak tanya. Saya tak faham pasal CBF tu. CBF tu kita nak cari darjah dia ke? Sini. Okay, dekat sini kan point C, point B dengan point F. Jadi sudut sini ni kita panggil sudut CBF. Tak? Ya. Tak, sini kan ada C, point C sini. Sini B. Sini F. Sudut sini ni kita panggil sudut CBF lah. Sini. Lepas tu, ni kan garis lurus kayak ni. Garis lurus ABC kan. Lepas tu, 84 dengan sudut ni kan sudut bersebelahan. Lepas tu, nak cari sudut bersebelahan kan nilai dia 180. Sebab tu lah sudut CBF ni tambah 84, kita dapat 180. Kan tak? Tak faham lagi. Tak faham mana tu? Ya CBF tu. Saya tak faham sangat. Bapa dia panggil CBF ke ataupun Tak, sudut? kenapa masa dah buat pengiraan tu kena ambil C dengan CB dengan F? Bak lampai kita ada belajar pasal sudut kan? Ya. Okay. Okay, kalau dia bagi contoh kalau dia bagi
Hari tu kita belajar gini. Ni sudut kan, sini sudut. Sini contoh point P, Q, R. Jadi sudut sini kita akan panggil sudut PQR. Tak? Ataupun sudut Q saja. Ni pun boleh je awak nak buat. Tak saya buat CDF. Awak tak faham CDF tu apa dia. Awak boleh buat B. Sudut B. Sudut B. Tak? Saya guna CBF tu sebab dia bagi sini point C, B, F. Jadi sudut sini ni sama ada sudut C, B, F ataupun nama dia sudut B sahaja. Tak? Faham. Terima kasih. Seterusnya, kita sambung standard 9.3.3. Okay. Dia bagi contoh kalau nak selesaikan masalah melibatkan sisi 4. Okay. Dia bagi soalan dalam rajah di bawah PQR, 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 U ialah sebuah segi 4 tepat dan RSU U ialah sebuah rhombus. SUV ialah garis lurus. Lepas tu dia suruh hitung nilai X dan Y ni. Okay. Okay. Dia suruh cari nilai X dengan nilai Y. Okay. Dia kata PQRU ni segi 4 tepat. Jadi kita tahu sudut dia berapa. Okay. Berapa sudut dia? Sudut dalam PQRU tu. Tak sini. Dia bagi. Dia kata PQRU ni segi 4 tepat. Jadi dia punya sudut kita dapat. Kita tahu dah lah dia punya sudut sini 90 darjah. Sini pun 90 darjah. Sama dengan sini 90 darjah. Lepas tu sini pun 90 darjah. Okay. Dia suruh cari nilai X. Nilai X ni sudut ni. Sudut sini. Tambah 90 kita dapat nilai X dia. Okay. Jadi nak cari sudut sini kan. Nak cari sudut sini. Okay. Lepas tu dia bagi RSTU. RSTU ni rhombus. Tadi sifat yang ketiga tadi kita belajar. Kalau rhombus ataupun segi 4 selari ke apa dia punya sifat dia. Sudut dia. Ingat lagi tak? Tadi sifat yang ketiga. Sifat sudut pedalaman untuk rhombus. Ni tadi cikgu bagi ni tadi. Ni. Ingat lagi tak? Okay. Untuk sifat yang ketiga tadi dia kata sudut bertentangan untuk rhombus ataupun segi 4 selari sama dia. Ingat lagi tak tu? Ingat lagi tak? Ingat. Okay. Jadi sudut sini ni, dia bagi sudut sini 92 darjah. Jadi sini berapa sini? Sudut sini. 92 darjah jugalah kan? Betul tak? Betul. Okay. Betul. Jadi kita boleh carilah nilai X. Nilai X akan dapat berapa? Okay. Berapa nilai X? 90 darjah tambah 92 darjah. Dapat berapa? 152. Okay, 152 darjah.
Okay, jadi kita dapat nilai X dia 152 darjah. Okay, lepas tu dia cari nilai Y pula. Okay. Okay. Nilai Y pula. Okay, nilai Y ni sini. Sini kita dapat sudut 90. Okay. Kan nak cari sudut sini. Sini dengan sini. Okay. Ingat lagi tak sifat rhombus ni Gana? Sifat rhombus ke dia punya sisi dia sama. Ingat tak? Okay. Jadi sini kita akan dapat segi 4 pula. Segi 3 sama kaki. Jadi sudut sini Allah. Sudut sini dengan sudut sini ni sama, okay. Jadi sini dia bagi dah 62 darjah. Kita nak cari sudut sini. Sini dengan sini. Berapa? Dah nak cari. Dia segitiga ni sini ni. Sudut pedalaman segitiga berapa? 180. Okay, 180 ni. Jadi 180 tolak 92 akan dapat sudut sini. Dua sudut ni. Jadi 180 tolak 92 berapa? 118. 118 deh. 118 darjah. Okay. 118 ni untuk dua sudut ni. Nak cari sesudut ni. Lepas tu kena buat apa? Bahagi dua. Bahagi dua dia. Jadi sudut sini kita panggil sudut sudut sini 118 bahagi 2. Kita akan dapat apa? 59. 59 darjah kat sini. Jadi kita dapat dari sini. Lepas tu tadi okay. Kita nak cari nilai sini. Y ni kan. Kita dapat dari sini. Sini kita dapat 59. 59 deh. Nak cari sini juga. Suka je lah dengan tadi sebab sini 92. Sini 92 juga. Jadi sudut sini dengan sudut sini sama je lah dengan hak ni. Dengan hak ni, dengan hak ni. Faham tak sini? Jadi sudut sini 59 juga. Faham tak? Siapa tak faham sini? Sudut sini. Faham. Alfa faham tak? Mana Alfa? Okay. Saya tak faham yang bahagi tu. Bahagi? Ya, yang dekat 118 darjah bagi 2 tu. Okay. Saya tak faham kenapa kena bahagi. Ni? Ha. Sekejap. Okay. Ni kan? Ni sini. Ni kan segitiga. Nampak tak sini segitiga sini? Dengan S, T dengan sini. Segitiga dia. Lepas tu, dia bagi sudut sini 92 darjah. Lepas tu, kita tahu dah sini rhombus, dia punya sisi sama kan? Sini dengan sini. Jadi, bila sisi dia sama, sudut dekat segitiga, kita panggil segitiga sama kaki. Okay, bila segitiga sama kaki, dia punya sudut sini, sudut sini dengan sudut sini sama. Faham tak? Sudut sini, dekat S ni, dekat hak kita cari ni, sama. Faham tak sini?
Sudut sini. 59 lah kita dapat. Dah. Sudut sini ni dengan sini sama. Jadi 180 tolak 62 ni dapat 118 ni untuk dua sudut ni. Untuk dua. Sebab tu kita bagi dua. Kita nak tahu sudut ni. Sudut sini dengan sudut sini. Sebab tu kena bagi dua. Faham tak? Kau tak faham lagi? Sebab faham tak? Faham. Okay. Lepas tu sini pun dapat 59. Sini faham tak? Sama je lah. Sebab sini segitiga sama kaki. Sudut dia bagi sini 62 darjah. Sini pun 62 darjah sebab dia sudut bertentangan, sudut sama. Jadi kita dapat sudut sini 59 juga. Tak? Jadi kita boleh cari lah nilai Y. Y tambah 59 tambah 59 tambah 90. Okey, dapat berapa? 360. 360. Jadi kita boleh cari lah nilai Y. 360 tolak 59 tolak 59 tolak 90. 90 deh. Okey, jadi dapat Y berapa? 360 tolak 59 tolak 59 tolak 90. 152 darjah. Jadi Y ni 152 darjah. Okey, tak? Jana nak selesaikan masalah kalau dia bagi segi 4. Okey, faham deh. Okey. Yang kedua, dia bagi dalam darjah di bawah PQBU. PQBU ni ialah sebuah segi 4 tepat. Segi 4 tepat ni. Jadi sini sama dengan sini. Sini sama dengan sini. Okay. Lepas tu QRSB. QRSB ialah sebuah segi 4 selari. Okay, kalau segi 4 selari, sini sama dengan sini. Okay, jadi sini sama dengan sini. Okay. Lepas tu dan STUV. STUV ialah sebuah trapezium. Lepas tu hitung nilai X dan Y. Okay, kan nak cari. Okay, kan nak cari nilai X. Kena cari sudut hok SB dengan Q. SB, sini dia. Cari sudut sini. Nak cari sudut sini kan lah? Kita boleh cari tak? Okay. Okay, kita tengok sini dulu. Trapezium STUV ni kan. Sini dia bagi 42 darjah. Lepas tu, sini sudut tegak 90. dia 90. Sini pun 90. 90 darjah. Jadi kita boleh cari kat sini. Boleh. Boleh deh. Jadi berapa? 360 tolak ni untuk trapezium ni. Sudut jumlah hasil tambah sudut pedalaman dia kan dapat 360 deh. Okey. Lepas tu nak cari sudut sini. Kita akan dapat 360 tolak 42 tolak 90 tolak 90. Kita akan dapat sudut V. Berapa? 138. Okey. 138 sini. Kita dapat dah sini 138. Jadi kita boleh cari kat sini. Boleh lah deh. Sebab sini kita tahu dah. Sini berapa? 90. 90 deh.
Jadi sini kan dia membentuk sudut putaran lengkap ni. Jadi sudut putaran lengkap apa? 360. 360 ni. 360. Nak cari sini. Nak cari sudut sini. Jadi tolak mana? Tolak 138. 38 dengan 90. 90. Kita dapat sudut sini. Okey, jadi berapa? 132. 132. Okey, kita dapat dah sudut sini 132 darjah. Okey. Jadi kita tahu dah kan nilai X tu berapa? Kita boleh tahu dah kan nilai X tu berapa? Okey. Kan segi 4 selari dia punya sudut hak bertentangan ke sama ke? Jadi X apa X? 132. 132 darjah. Okey, kita dapat dah X. Okey. Lepas tu nak cari nilai Y. Nilai Y ni sini ada sudut 90 sini. Tapi kita tak tahu sudut sini. Okey, nak cari ganda sudut sini. Nak cari sudut RQV sini. Sini. Okey. Hal ni kita boleh guna sama ada nak guna sudut pedalaman ataupun nak cari kedalaman hak kita belajar hak bentuk F, Z dengan U tu. Ataupun kita boleh cari sudut untuk segi 4 selari ni sebab kita dapat dah sini 132 dengan sini 132. 132. Jadi sini dengan sini sama. Tapi kita tahu dah sini dengan sini ni selari ke segi 4 selari ni. Jadi dia punya sudut pedalaman ni X tambah ni akan dapat berapa? Ni kita belajar bab apa? Ni. Bentuk huruf F, Z dengan U. Kalau F ni sudut sepadan. Kalau Z selang-seling. Kalau U sudut pedalaman. Okay. Untuk sifat sudut pedalaman ni, jumlah dia 100. Sudut pedalaman hak selari 180. Ingat lagi tak ni? Ingat. Alfa? Okay. Jadi, X tambah ni kita akan dapat X tambah dekat sini QB ni kita akan dapat 180. Okay. Jadi, X ni kita tahu dah 132 tambah RQB sama dengan 180. Jadi, RQB 180 tolak 132. Kita dapat 148. 148. 148. Apa 148? 180 tolak 132 dapat 48. 48 darjah. Okey, jadi kita boleh cari tak nilai Y? Sini kita dapat 48 darjah. Sini kita tahu sudut dia 90. Jadi Y
48 darjah tambah 90 darjah. Okay, dapat 138. 138 darjah. Jadi kita dapat dah nilai X dengan Y. Okay, faham tak? Siapa tak faham? Ada soalan tak? Faham ke? Belakang? Faham. Ada. Ada soalan? Okay, jadi tu je lah kita belajar hari ni. Okay, hari ni kita belajar apa? Siapa ingat lagi kita belajar apa hari ni? Siapa boleh royak ke apa? Awak faham kita belajar hari ni? Okay, hari ni kita belajar first. Kita tahu hasil tambah sudut pendalaman sisi 4 adalah berapa? $360. Oh. 360 darjah dia. Maknanya kita belajar hari ni. Hak nombor 2 kita belajar tadi. Hasil tambah sudut pendalaman dan sudut peluaran bersebelahan ialah 180 darjah. Anda ni. Hak ni dengan hak ni. AB. A tambah B sama dengan 180 darjah. Okey, hak nombor 3. Kita belajar sudut bertentangan untuk segi 4 selari ataupun rhombus adalah sama. Okey, saya ada lagi yang kita belajar. Faham. Ada soalan tak? Okey, kalau tak ada soalan, setakat ni dulu kelas kita hari ni. Okay, terima kasih. Sama-sama, cikgu. Terima kasih ajar kami, cikgu. Terima kasih cikgu. Saya nak royak minggu lah saya dah jadi hari kami ni lah kelas. Okey. Kita je lah nak royak. Okey, boleh bersurai. Terima kasih sebab join. Sama-sama. Terima kasih cikgu ajar kami. Sama-sama.